Dah pergi. Kena jarang jumpa. Susah jumpa. Nah. Saya pakai tambah minum lah. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita berkembali dengan bacaan umum kita dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wa bil khusus ila imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga kepada pengarang kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut Syekh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu taala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu insyaAllah Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang saya hormati lagi saya mudahkan Tuan Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya tuan-tuan para asatizah, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang hadirin jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan juga merahmati kita pada awal tahun ini insya-Allah. Kita sambung bacaan kitab malam ni. Maka surat apa kita ada? 8. Sunat-sunat wudu. Saya kitab Jawi muka surat 21 ni kitab ni 8. Saya ingat saya ni 3 kali dah kot. 3 kali kuliah masuk duk cerita bab wudu lagi dah. Fardu wudu, rukun. Betul betul tu. Sunat wudu. Ni batal wudu tak masuk lagi. Cara 2 tahun ni masuk tahun baru dah. Ala kulli hal insya-Allah kita masuk malam ni insya-Allah. Saya lanjutkan teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Sunat wudu. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita lanjut, sunat wudu ni selain daripada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, selain daripada yang kita buat di menambahkan pahala, juga kalau kita buat sunat wudu ni, ia telah kita telah buat juga seperti mana wudu dalam mazhab yang lain. Itu untung dia tuan-tuan kan? Jadi buat sunat wudu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia telah menepati syarat sah mengikut mazhab yang lain. Sehari kita akan sebut contoh mazhab Maliki macam mana ni, ada macam mana. Jadi sunat ni penting.
Sebab itu tuan-tuan, dalam bab wuduk ni bukan hanya semata-mata ambil wuduk. Maksudnya bab wuduk ni dia mestilah menyempurnakan wuduk. Contohnya tuan-tuan, Nabi sebut berkaitan dengan apa, Allahumma salli ala sayyidina, berkaitan dengan doa selepas wuduk. Yang mana Nabi sebut barang siapa yang berwuduk kemudian fa ahsan wuduk, dia ambil wuduk dengan sempurna, bukan cincai, bukan ambil wuduk semata-mata, kemudian berdoa lepas mana berwuduk, mesti ada 3 syarat ni untuk nak bagi terbuka 8 pintu syurga. Nabi kata siapa yang ambil wuduk kemudian dia menyempurnakan wuduk, maka menyempurnakan wuduk termasuk buat benda sunat. Kemudian lepas ambil wuduk dia berdoa, maka akan dibukakan 8 pintu syurga kepadanya, yang dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia suka. Maka tuan-tuan, wuduk ni kita ambil banyak lagi daripada sembahyang. Betul tak? Kadang bukan nak sembahyang saja ambil wuduk, kita nak baca Quran, kadang nak keluar rumah kita ambil wuduk. Jadi sunat ni tak semestinya masa nak untuk sembahyang saja, ambil wuduk untuk solat saja. Setiap kali kita ambil wuduk, maka sunat ni boleh dilakukan. Jadi tuan-tuan, begitu juga sembahyang. Allah Ta'ala tak suruh kita solat semata-mata, tapi Nabi kata ramai yang ada is-salah, ramai yang solat, tapi tak ramai yang mendirikan solat. Sebab dalam Quran Allah sebut apa tuan? Allah tak sebut ada is-salah, sembahyang, tapi Allah sebut apa? Iqamis salah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Jadi bila mendirikan sembahyang mesti ada 3. Mesti buat dengan betul, dengan rukun dia, mesti ada ikut syarat dia sebelum sembahyang, mesti kenal dengan rukun dia masa dalam sembahyang, mesti buat adab dan juga benda-benda sunat dalam sembahyang. Tu barulah menepati maksud firman Allah Ta'ala iqamis salah, mendirikan sembahyang. Maka tuan-tuan, dalam bab sunat wuduk ni pun, ketika dahulu datang guru kami Habib Hasan Kaf, beliau senaraikan sampai 260 sunat-sunat wuduk, banyak. Jadi para ulama cukup ambil perhatian dengan perkara-perkara sunat ni. Hatta dalam sembahyang kita akan tengok contohnya masa tasyahud. Masa tasyahud sunat, masa kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk diangkat. Ketika mana perkataan illa, hamzah tu, illallah, wa anna muhammadar rasulullah, ni kemudian ibu jari pula diangkat. Dan sunat pula tuan, ibu jarinya diletakkan di mana? Di ruas yang pertama, jari tunjuk bawah sekali ni. Kata guru saya Syekh Taha Hamadi daripada Yaman, bila kita bab sunat ni, ada sampai para fuqaha betul-betul nak ikut sunat dan juga sunnah ini, kadang-kadang tangan mereka ni terbiasa lah, ibu jari ni letak di ruas yang kedua ataupun keras lah. Jadi masa tasyahud tu angkat, tarik, gunakan jari tangan kiri ni, tarik turun bawah. Nak bagi letak di ruas yang pertama. Kenapa tuan-tuan? Ini bukan kerana apa ni, menunjukkan bahawasanya mereka betul-betul nak jaga sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita ambil wuduk selalu banyak. Maka mudah-mudahan sebahagian apa yang kita bincangkan ataupun semuanya insya-Allah dapat kita amalkan. Yang pertama, membaca bismillahirrahmanirrahim full. Adapun dalam bab masuk tandas kita bincang sebelum ni, hanya baca bismillah saja. Boleh? Pasal apa tuan-tuan? Kenapa wuduk baca full bismillahirrahmanirrahim? Kenapa nak masuk tandas cukup bismillah saja? Jangan baca full. Ingat ke tak alasan dia kenapa? Nak kena buat ujian ni. Ingat tuan-tuan, Ar-Rahman Ar-Rahim, kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Maka tandas itu tempat syaitan berteduh, tempat yang dilaknat, syaitan situ. Maka bila dilaknat, sifat marah. Dengan Ar-Rahman penyayang, jadi penyayang dengan pemarah duduk satu keadaan tak sesuai. Maka cukup dengan bismillah saja, sebab dia sebelum masuk tandas. Tapi kebanyakan tempat wuduk dia di luar daripada tandas. Zaman sekarang ni Ustaz, satu tandas package, ada mangkuk tandas, ada tempat ambil wuduk. Maka ulama mutaakhirin kira macam mana? Yang nak ambil paik tu masuk kira masa berwuduk lah. Jadi masa duduk atas mangkuk dikira tandas. Ala kulli hal, bismillah ni dalam tandas taklah dijahar, taklah dikuatkan. Tu kena beza tuan-tuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Masa wuduk baca full. Masa nak masuk tandas cukup bismillah saja. Kan? Sama macam kita cerita sebelum ni, apa Nabi kata, bila kamu nak marah, kemudian jangan kamu sebut ta'isa syaitan, celaka syaitan, tapi sebutlah bismillah, cukup. Tak payah sebut bismillahirrahmanirrahim marah. Kerana marah macam tadi juga, keadaan marah, bismillah tersebut dia tak bersama. Ni penyayang, ni pemarah. Maka cukup masa marah tadi tu bismillah saja, supaya bismillah tadi tu menjadi apa, marah kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Membaca bismillahirrahmanirrahim waktu hendak memulakan basuh tapak tangan. Sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lebih dahulu. Setiap ibadah tuan-tuan yang kita nak mulakan, sunat dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terutamanya ketika mana nak baca Quran, kata Imam An-Nawawi. Kerana nak baca Quran ni berat, syaitan tu kuat sangat, general hantar, dia tak bagi kita baca Quran. Sama je nak berwuduk, nak sembahyang pun dia akan ganggu. Maka tuan-tuan, baca auzubillah ni untuk apa? Nak halau syaitan apa ni? Syaitan jin ke syaitan manusia? Syaitan jin. Syaitan manusia bacalah macam mana pun, jahat-jahat juga. Hak tu dia kena hidayah lah. Ini auzubillah minasyaitonirrajim, nak halau syaitan jin maksudnya. Sebab syaitan ada dua. Satu syaitan yang nampak, iaitu di kalangan manusia. Satu syaitan yang tak nampak, iaitu di kalangan jin. Kalau suka elok ditambah, nampak. Lepas bismillah tadi baca alhamdulillah 'alal islam wa ni'matihi, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wal islama nura, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ni tuan-tuan, ni juga faedah bagi saya lah malam ni. Biasanya kita akan jumpa mana-mana ibadah, kita nak wuduk ke, kita nak sedekah ke, kita nak sembahyang ke, sunat kita baca bismillah, sunat kita baca auzubillah, sunat kita baca yang ayat ke bawah tu, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Kan? Malam ni ada lagi doa yang tambahan. Kan? Tuan-tuan, tu boleh tambahlah insya-Allah lah, kalau suka kata pengarang. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah ni, segala puji. Maksudnya segala ni apa? Segala makhluk Allah, daripada kalangan manusianya, malaikatnya, jinnya, hatta yang ada di alam ini. Nak puji Allah ni banyak cara, tapi kalimah yang paling agung ialah alhamdulillah. Kerana sebab tu Nabi sebut subhanallah, alhamdulillah ini akan memberatkan timbangan mizan kita ni. Dan nanti umat Nabi Muhammad SAW akan digelar sebagai ummatul hammadin, umat yang paling banyak puji Allah Ta'ala. Kita bangun tidur alhamdulillah, kita keluar tandas alhamdulillah, ni masa ambil uduk pun alhamdulillah. Kan? Suka ke, sonok ke, gembira ke, Nabi akan sebut alhamdulillah juga. Ujian ke, musibah ke, nikmat ke, Nabi akan sebut alhamdulillah. Itu Nabi ajar kepada kita ni. Segala puji bagi Allah kerana telah mengurniakan kami agama Islam dan nikmatnya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk buat suci dan menjadikan Islam itu cahaya. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada mereka hendak hampir dengan aku. Ni tuan-tuan, setiap ibadah ni sunat kita sebut ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim paling kurang, supaya lari syaitan-syaitan yang tak nampak tersebut. Jika tinggal membaca bismillah pada permulaannya, sekalipun sengaja terlupa nak baca bismillah ni, mula-mula terlupa, atau sekalipun dia sengaja tak mau baca bismillah lah awal-awal, sunat dibaca pada pertengahan dia. Tengah basuh muka baru teringat, Allah, lupa baca bismillah tadi. Tengah-tengah basuh muka tu bismillahirrahmanirrahim. Sama macam makan lah, sedap sangat, lahap terus, lupa baca bismillah. Tengah-tengah makan baru baca bismillah, maka syaitan terlekat. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada orang kata, saya nak buat malam ni bagi syaitan muntah, jadi saya akan makan tanpa baca bismillah. Tengah-tengah saya akan baca bismillah, biar syaitan terlekat. Dan lagi nak jamu syaitan awal tu. Tetapi tidaklah dituntut membaca lagi apabila telah selesai wudu. Baik tuan-tuan, masa saya mengaji kitab Umdatus Salik, kitab
panjang jugalah perbahasan dia ni. Syekh tanya kepada kami, bila kita selesai wuduk ni? Bila wuduk dikira selesai? Bila? Benar tak? Basuh kaki. Jawapan lain? Doa. Masya Allah, ini tepat ni. Kami malam tu Syekh tanya soalan, bila selesai wuduk? Semua jawab basuh kaki. Saya kata tak, wuduk kamu belum dikira selesai selagi mana kamu belum berdoa. Jadi macam mana tuan? Dah habis basuh kaki dah, oh bismillah daripada awal lupa baca, belum baca doa bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala sunat. Ni seorang betul. Kami masa majlis semua salah, semua jawab basuh kaki. Ni masya-Allah, tafaqahal qaum. Boleh ganti insya-Allah. Selagi belum baca doa, selagi itulah wuduk belum selesai. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangan sebelum berkumur-kumur. Basuh kedua tangan dulu macam biasa. Berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada diedarkan ataupun tidak. Macam itulah. Minta maaf, contoh sikitlah. Minumlah. Kocak-kocak tu. Dia hak paling mudah. Saya takut tersembuk lepas ni pula. Dia ada hak wuduk berkumur-kumur ni tahap bawah, iaitu kumur aja, tanpa kocak-kocak. Tapi kumur dengan kocak-kocak lebih banyak pahala lagi lah. Saya tak nak buat lebih-lebih kan, takut teluh depan ni. Jenuh ganti pula lagi. Tu lega minum tu. Tu contoh tu kan, penting. Tu minum tu. Yang eloknya diedarkan kemudian diluahkan. Itu cara yang afdalnya, maksudnya yang menambahkan pahala lagi. Praktik, insya-Allah praktik. Jadi tuan-tuan, masa mengaji dulu ni disebutkan hadis bahawasanya Nabi akan berwuduk menggunakan satu mud. Mud ni lebih kurang sebotol ni lah, 550 ml. Ni kalau nanti megat kita pergi umrah dan sebagainya, suruh dia beli mud tadi tu, cupak Nabi. Jadi masa mengaji dulu kami praktik bab ni, menggunakan cupak Nabi SAW. Jadi saya pun lupa bawa malam ni. Tak peringat. Dia ada cupak, dia ada gantang, dia ada firaq, macam-macam lah cara sukatan Nabi SAW. Supaya apa kita nak beritahu, Nabi ambil wuduk tak banyak air. Bila tak banyak air ni, kita akan buat sunat lebih banyak. Hari ni mudah, senang, buka paip macam pilih bomba tu. Mentang-mentang free pula, maka sunat ditinggal, tak ada dah gosok-gosok, tak ada dah. Maka rugilah. Jadi kalau kita buka walaupun air paip, buka dengan pelan sahaja, kita akan teliti. Bila kita akan teliti, kita akan banyak buat sunat. Itu faedah dia tuan-tuan. Menyedut air ke dalam hidung. Bukan masuk saja lah. Kita dah biasa buat, masuk je. Kedekut. Ni sudut, tarik sikit. Ini rawatan resdung, insya-Allah. Sama ada dihisap air itu ke pangkal hidung. Pangkal ni tuan-tuan ni, pangkal. Tuan-tuan bila sebut mengaji wajib al-ghunnah, tajwid, mim nun, inna, dia akan bergetar kat ni. Inna, summa. Ada wajib al-ghunnah apa? Mim dengan nun, pegang dengan hidung, dia bergetar sikit. Ni panggil pangkal. Jadi kalau dalam bab puasa pun, kalau korek hidung hujung saja ni tak batal, kecuali masuk sampai dalam. Tapi jangan buatlah. Separuh jari ni. Itu maksudnya apa? Kalau bincang batal puasa, sampai ke pangkal ni baru batal. Jadi ada hak mengaji dia tu, dia kata ustaz kata tak batal, dia pun duk korek depan orang. Itu tak kena. Bukan nak tunjuk kata tak batal, dia untuk cerita dalam bab pengajian tak apalah. Ni tak ada pengajian, dia saja duk pergi korek hidung masa puasa tu. Tak batal pun tak batal. La ilaha illallah. Jadi sampai ke sini nak sedut sampai kita berasa tu sakit sikit lah, tapi itu rawatan dia. Dan dikeluarkan atau tidak, sedut tu ikutlah nak keluarkan semula ataupun tidak, kekal tu ataupun tidak. Yang eloknya dicedok air itu dalam tapak tangan, dimasukkan separuh ke dalam mulut untuk berkumur,
dan separuhnya untuk diserut ke hidung. Jadi jangan asing-asing, kan? Jangan sabit ni humur 3 kali, ambil pula 3 kali, masuk pula dalam hidung, kurang afdal. Yang afdalnya apa ni? Satu tapak ni bahagi 2, lepas tu selebihnya tolak masuk dalam hidung. Itu cara yang paling afdal. Nampak tak? Cara kurang afdal macam mana tadi? 3 masuk dalam mulut, 3 pula masuk dalam hidung. Itu okey, dapat pahala. Tapi yang banyak afdal lagi, maksudnya pahala banyak, bahagi, kan? Satu tu bahagi 2, sekali masuk hidung, mulut sebahagian, sebahagian lagi tolak masuk dalam hidung. Itu kata pengarang, kan? Kemudian lepas diedarkan dan diluahkan dari dalam mulut dan hembuskan nafas dari dalam hidung. Ni jarang kita buat kan. Dah sedut masuk, kumuk, tolak masuk dalam hidung, sedut. Bila sedut tu, tarik nak hembus nafas pula daripada dalam hidung, macam tu. Tu dia, keluar habis semua, kan? Dan disebutkan tuan-tuan, syaitan ni antara tempat dia akan duduk setelah ketika mana kita tidur, dia akan duduk di dalam hidung kita, kan? Maka sebab tu dicuci. Ada sebahagian pandangan begitulah. Jadi masa wuduk, Nabi kata bila kita bangun tidur, berwuduk lepas ikatan satu, zikir lepas ikatan, wuduk lepas ikatan yang kedua, semayang pula lepas ikatan yang ketiga, sebab tu kita cucikan hidung kita ni. Buat begitu 3 kali berturut-turut, maksudnya lepas satu, jangan tunggu lama. Dan dengan sekali jalan, begitu lebih baik, maksudnya lebih afdal. Afdal ni dalam bahasa Arab lebih banyak pahala daripada berasing-asing antara berkumur dan sedut air ke dalam hidung. Itu sunnah dia. Jim, menyapu seluruh kepala. Mazhab Maliki kita sebut tadi tuan, mazhab Maliki wajib basuh kepala semua sekali. Maka kalau kita buat sunat ni, maka seakan-akan kita telah ambil wuduk, sama macam dalam mazhab Maliki, basuh keseluruhan kepala ni. Dan kepala ni tuan-tuan, wuduk kita semua ni akan jadi cahaya nanti, kan? Kalau kita basuh kepala semua, maka kepala kita nak akan bercahaya lah. Guru kami dia berseluruh sikit lah. Dia kata apa, nak kenal orang Melayu nanti, tengok kat akhirat kelak, jambui depan ni je cahaya, pasal apa kedekut, cek sikit je. Jadi tengok di sini, kalau nak basuh kepala, kita depan ke belakang lah, depan ke belakang. Itu kalau ada rambut. Kalau jenis kepala botak, tidak ada faedah ke belakang, sekali je. Itu sunat dia macam tu. Buatlah macam mana pun, janji kena semua, kata Syekh. Itu ada beza orang yang ada rambut yang orang yang kepala botak. Sekiranya orang yang berwuduk itu memakai serban atau songkok atau sebagainya, kepih ke sebagainya, tanjak ke, dan ia tidak berkehendak membuka benda-benda itu setelah disapu sebahagian sedikit daripada kepalanya. Macam saya ni contoh, saya pakai serban, saya tolak sikit, saya malas nak cabut ni, takut terkeluar habis serban, sapu sikit, tutup balik. Kemudian saya ambil kepala ni, basuhkan air ke atas kepala saya ni, atas serban ke, atas kepih ke, boleh tak tuan? Atas tanjak ke, atas songkok ke, boleh ke? Tengok sini, dia tak cadang nak buang pun. Maka setelah disapu sebahagian sedikit daripada kepalanya, memadai, dapat sunat juga dengan menyapukan air ke atas serban atau songkok itu. Dia tak sayang songkok ni, serban ni malah ni basah habis serban ni. Kemudian air tersebut menyerap kena kepala, sah, dapat juga pahala sunat. Sama juga dalam bab wajib, malas tahap dewa tu, dia malas nak buka dah kepih ni, ataupun diikat kain tanjak ke sebagainya, dia malas nak buka dah, maka dia ambilkan air masa wuduk tu, dibasah-basahkan je. Kemudian air tersebut menyerap kena rambut, sah tak? Sah. Kerana matlamat dia apa tuan? Basuh kepala, basahkan kepala, jadi terhasil, kan? Bab basah songkok dia, basah serban dia, basah tanjak dia, itu dia hal dia lah. Dia pandai-pandai lah pergi teraya, dia pergi jemuk kan. Jadi ala kulli hal, hukumnya sah. Syarat apa tuan-tuan? Dalam bab wajib ni, syaratnya mesti dalam kawasan kepala wuduk. Kalau wanita yang rambutnya panjang, dia tarik saja belakang ni,
Basuh hujung tak sah wuduk dia, kerana itu bukan dalam kawasan kepala, mesti dalam kawasan kepala ni. Itu nak bagi sah lah. Ini cerita bab sunat. Ya. Baik. Ini soalan yang baik ni. Baik. Kalau dalam Quran Allah SWT, faghsilu wujuhakum. Basuhkan muka wamsahu bi ru'usikum. Kemudian sapukan kepala kamu. Yang maksudnya apa sini? Sapulah, kan? Tapi tuan-tuan, saya tengok ada satu video tu, dia kata apa? Tuan-tuan cuba perhatikan. Quran sebut apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah sebahagian daripada kalian. Basuhlah sebahagian daripada kepala kalian. Jadi siapa yang sapulah, kan? Jadi siapa yang basuh kepala, maka dia telah lawan Quran dan uduknya tidak sah. Itu dia. Macam mana kita nak jawab anda? Kalau macam ni maksudnya sapulah, sapu keseluruhan kepala. Ni kalau kita basuh pula ni, Quran suruh sapu. Jadi sapu dengan basuh, mana lebih banyak lagi? Basuhlah, kan? Maka bila basuh, yang pertama kita dah dapat pahala sunat dan tak dikiralah melawan Quran. Dan kita sebut tadi, kita telah uduk seperti mana dalam mazhab Maliki rahimahullahu ta'ala. Jadi soalan tadi apa? Menyapu ataupun basuh, dituntut sapu je sikit je. Maka dalam bab sunat, basuh kepala, kan? Basuh kepala. Tu dakik yang tuan-tuan, mazhab Imam Syafi'i ini sapu dengan basuh pun diperincikan perkataan tersebut. Sama juga tuan-tuan, dia kata apa lagi? Quran sebut wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat apa dah? Daripada tangan sampai ke siku, ilal marafiq, wa aydiyakum ilal marafiq. Kan? Kita sentuh sebelum ni. Hendaklah basuh daripada tangan sampai ke siku. Maka siapa-siapa yang mengambil wuduk menggunakan paip, kemudian dia basuh daripada siku turun ke bawah, ini batal, kerana telah bercanggah dengan Quran. Ini tuan-tuan tidak kena, kerana bercanggah dengan dilalah maksud daripada makna Quran. Maksud ayat Quran itu, tuan-tuan, dan basuhlah tangan beserta dengan siku, walaupun hanya sebut ila, hingga. Tapi di sini dalam pada usul fiqh panggil apa? Dilalatul makna. Basuh tangan sama sekali dengan siku, beserta dengan siku, kan? Itu bahaya kalau dia ni power sangat bahasa Arab dia. Tengok sebiji-sebiji literal ayat saja, sehingga menyalahkan orang lain pula ambil uduk kerana apa? Tak ikut pada ayat Al-Quran, kan? Ini bahaya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, mana dia? Sah, tak masalah. Sah. Ada sebahagian kitab-kitab yang lain disebut apa? Kalau ambil uduk daripada kolah, maka mulakan daripada tangan naik ke atas. Adapun daripada paip, siku turun ke bawah. Jadi maksudnya apa? Nak mula siku ke tangan ke tak ada masalah. Yang penting duduk kena basuh. Tak syarat daripada tangan naik ke siku. Tak syarat gitu. Jangan tak ambil uduk sudah lah. Jangan. Menyapu kedua-dua telinga sebelah depan dan belakang dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Baik. Macam kita sebutkan sebelum ni, masa kita basuh muka, sunat kita tarik sekali bagi kena telinga. Tarik je bagi kena je. Jadi dah dapat apa dah? 3. Basuh telinga ni dapat 3 dah. Masa basuh muka sekali dengan basuh telinga, tarik bagi kena sekali, dapat 3. Kemudian masa kita basuh kepala pula, sapu kepala ni tuan, sunat pula kita bagi kena telinga ni. Jadi kalau basuh kepala berapa? 3 kali. Sunat bagi kena sampai ke telinga, kan? Sunat je lah. Dapat berapa dah telinga? 6 kali dah. Maka di sini tengok pengarang kata apa? Hal tadi, dengan air yang lain daripada air untuk menyapu kepala. Jadi lepas kita basuh kepala, sapu kepala, kita akan sapu apa? Basuh apa? Basuh telinga. Maka sunat kita akan ambil air yang lain pula, dekat pilih air ke, dekat kolah ke, celup, sapu balik telinga. Jadi dah berapa? 6, 9 lah. 3 masa basuh muka, 3 masa basuh kepala, 3 air yang lain. Okey. Kemudian tengok ni.
Caranya iaitu memasukkan kedua-dua ruas jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Dua-dua sekali, jangan sebelah-sebelah. Dua-dua sekali. Dan diedarkan pusing-pusing jari itu atas lipatan telinga. Lipat-lipat ni pusing-pusing semua ni. Manakala dua ibu tangan diedarkan atas belakang. Ni cuping ni pula tak belakang. Dalam pusing, belakang pusing ke belakang. Atas belakang dua cupingnya. Kemudian tekapkan dua tapak tangan yang sedia basah itu kepada keduanya. Baik, tuan tengok perkataan ni. Kemudian ni tekapkan dua tapak tangan yang sedia basah itu kepada keduanya. Habis semua tu, tekap sekali lagi. Buat pula satu, ni dua, tekap. Jolok lagi. Belakang, tekap. Macam tu. Dalam kitab fiqh yang lain ditambah lagi sampai 12. 12 macam mana? Tekak tu kira asing. Celup pula yang lain, tekak. Celup lagi 2, 3. Sebagian kitab-kitab sebut basuh telinga ni sampai 12 kali. Dapat cara dia. Tu yang boleh kira sampai 260 malam tu. Saya pun tak ingat dah. Dia kena buat praktik. Jadi tuan-tuan, dalam kitab ni akan sebut apa ni? 3 je. 9 kali basuh. 9 kali basuh telinga. 3 kali masa basuh muka, 3 kali masa basuh kepala. Kemudian ambil air baru, bukan tekap gitu. Tidak. Ini 3 kali. Jelas kan? Itu sunat kita buat macam tu. Basuh sungguh telinga ni. Sebab tu Quran, kalau kita tengok dalam Quran apa? Allah sebut wa ja'alakum sam'a wal absar. Allah sebut apa dulu? Dan diciptakan dan dijadikan telinga kamu. Allah sebut telinga dulu, pendengaran kamu. Wal absar, baru mata. Kenapa telinga ni penting? Ada orang dia tak mampu nak tengok, tapi kekuatan mendengar dia power. Tapi tuan-tuan, Tuhan bagi kekuatan mata dan juga telinga ni, kalau kita guna betul-betul, ilmu cepat dekat. Tapi sekarang jadi macam mana? Mata salah guna, telinga salah guna, masuk benda-benda yang tak elok, maka ilmu dia keluar. Dia tapis lah. Dah masuk benda kotor, ilmu yang baik, benda baik tersebut dia tak boleh masuk banyak. Jadi tuan-tuan, nak jaga bagi ilmu masuk banyak, jaga telinga, jaga mata. Sebab Allah sebut yang demikian, wa ja'alakum sam'a wal absar. Allah sebut telinga dulu. Dan adalah hikmah-hikmah yang lain disebutkan di sini. Disarut celah-celah janggut ni, selati ni, bagi orang lelaki jika ia lebat. Sunat selup, selat selati itulah. Lebat macam mana? Tak nampak ni warna kulit ni. Saya nampak, maka saya wajib. Jadi yang tak nampak maksudnya janggut dia tebal, maka hukum dia sunat buat macam tu. Yang nampak macam saya nampak kan, dagu, kulit dagu, maka hukumnya sunat. Itu beza dia. Kita baca. Demikian jua kedua-dua jambang yang lebat, sunat dia selati itu. Dia sulat. Adapun janggut yang jarang macam saya ni, bagi orang lelaki, dan janggut yang lebat bagi orang perempuan kalau ada ataupun khunsa, wajib disarut, bukan sunat lagi, wajib. Kenapa jarang-jarang ada pada perempuan? Berarti perempuan yang kena cukur. Kalau sekiranya itu tersyabuh dengan lelaki, ni makcik ke tomboy ni, sudah orang keliru. Maka sebab dari janggut, dari jambang, maka wajib dicukur, sebab keliru. Supaya sampai air ke dalamnya, iaitu dengan memasukkan jari-jari di celah dan di bawah janggut itu dengan jari kanan ni. Masuk jari bawah ni, dan ada yang buat macam tu pula, tarik ke bawah pula, jolok ke atas, tarik ke bawah. Itu kalau janggut yang tebal. Janggut yang tebal ni sunat. Jadi yang nipis pun kalau boleh masukkan juga lah. Masya-Allah. Dan janggut ni jangan cukur tuan-tuan. Trim tak apa. Yang kena cukur ni misai, jangan bagi panjang sangat. Janggut dia sunat kita simpan. Dan menggosok celah-celah jari ni juga dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki wajib gosok jari ni, gosok wajib. Mazhab kita menggosokkan celah-celah jari ataupun menggosokkan anggota wuduk ni hukumnya sunat. Maka kita dah buat dalam mazhab Maliki. Dua tapak tangan dan dua tapak kaki, itu pun jika sampai air di celah-celah jari itu.
Maka jika tidak sampai air ke celah-celah melainkan dengan digosok seperti jari rapat-rapat yang tiada boleh masuk air ke celah, nescaya wajib digosokkan, bukan lagi sunat. Kita sunat pasal sunat tuan, sebab kalau tak gosok pun memang air dah masuk celah ni dah. Kalau mereka yang dah kat tangan dia diuji melekat sikit, dia kena gosok sikit-sikit tu, bagi air masuk celah-celah tadi tu. Hukumnya wajib. Cara menggosokkan tangan, betul saya terpadam buku saya ni. Ada tak? Cara menggosokkan tangan betul? Pancakan jari terpadam ya. Pancakan jari kanan kepada jari kiri, silanglah. Yang sebelah atas ataupun sebaliknya. Masa kita ambil uduk tu, masuk tangan ni masuk ke dalam dan juga ke sebaliknya, ke belakang. Tuan-tuan buat tak masa ambil uduk? Duk renung-renung buat tak? Kan macam tu je. Lupa nak gosok dah kan? InsyaAllah lepas ni ambil uduk, gosok. Itu sunat dia, kita faedah kita mengaji ni. Dan temukan tapak dengan tangan, tapak dengan tapak. Macam tu lah. Macam ni. Kemudian belakang pula. Dan menggosok pada kaki, gunakan kelingking tangan kiri masuk celah kelingking jari kaki kanan. Tuan-tuan, kaki ni pula kita ambil jari kelingking ni belah kiri, gosok mula belah kanan tu, celah ni. Masa dulu mengaji, Syekh suruh praktik. Kali pertama praktik tuan-tuan, guna kelingking ni, jatuh tergolek pun ada. Pasal apa? Tak pernah duduk, tak pernah buat. Semua misuar kaki je. Tak ada gosok dah. Gosok pun tak buat, apatah lagi masuk dalam kelingking ni. Dulu kena praktik. Ada yang jatuh tergolek. Pasal tak pernah buat. Tuan-tuan, kita nak basuh kaki kanan, tapi tetap juga menggunakan kelingking kaki jari kiri ni. Jari belah kiri ni. Satu jolok belah kanan. Ni juga kaki kiri pun sama juga, guna tangan jari kelingking ni. Hikmah dia saya tak tahu. Kalau ni saya nak cari balik lah. Saya jawab saya lah, takut orang tanya kan, apa hikmah jari kelingking ni Ustaz? Setiap benda ni ada hikmah dia. Antaranya mungkin dia kecil lah, untuk memudahkan gosok. Dari sebelah bawah terus hingga selesai pada kelingking kiri. Benar. Dan menggosok pada kaki menggunakan kelingking tangan kiri masuk celah kelingking jari kaki kanan dari sebelah bawah. Ni kaki kanan kita ni jolok pada bawah ni, gosok pada bawah. Tu yang tergolek tu. Tapi tak apa tuan-tuan, insya-Allah cuba. Sunat. Jadi bila tergolek kena macam tu, kami akan beringat dah. Lepas ni saya kata buat. Jangan tinggal sunat macam ni. Boleh ibu-ibu sekalian, suruh kawan pegang insya-Allah. Zal sebelah dia lah. Jari manis apa yang ada lah. Dalam bab ambil uduk ni tuan-tuan, selagi mana kita tidak meminta bantuan daripada orang sedangkan kita mampu, maka hukumnya sunat. Kalau kita mampu, kita minta bantuan daripada orang, tolong ambil Ustaz cebok ni, ataupun tolong gosok Ustaz kaki saya, makruh. Sedangkan kita mampulah. Ni dah tak mampu jari kelingking sebab tidak ada, maka jari sebelah. Yang penting matlamat apa? Gosok. Sebab dalam mazhab Maliki, hukum gosok ni wajib. Hukum gosok ni wajib. Maka kita dah buat sunat, kita dah buat sekali mazhab-mazhab yang lain. Zal memulakan basuh tangan kanan dan kaki kanan dahulu, kemudian baharu yang kiri. Betul? Menganan. Menganan. Jadi mana apa, mula kanan dulu. Kebanyakan semua mula kanan, kecuali apa, masuk pasar, kecuali masuk tandas, kecuali masuk tempat-tempat maksiat untuk buat serbuan. Kemudian yang keempat yang sebut tu ni, kecuali driver kereta. Driver kan belah kanan, tak boleh nak langkah kiri kanan tu, dia kena langkah kiri kiri juga. Tu jadi kecuali kan di Malaysia ni. Makruh dilakukan sebaliknya, mula kiri dulu, memulakan dengan tangan ataupun kaki kiri. Makruh hukumnya, syarak tak suka. Demikian juga makruh dibasuh serentak, meskipun ia lebih senang pada seseorang, kerana memandang kepada soal pokok, iaitu asalnya membasuh tangan dan kaki dengan serentak
lebih susah daripada membasuh satu demi satu. Jadi kaki tuan-tuan, basuh sebelah-sebelah kanan dulu baru kiri. Muka tak, walaupun ada pipi kanan pipi kiri tak. Telinga pun tak, walaupun dia boleh belah kan tak. Sebab dia kecil. Tapi yang besar, tangan dan juga kaki ni kena mula kanan dulu barulah kiri. Tetapi pada anggota yang senang diperbuat berserentak seperti dua pipi yang nampak, dua tapak tangan dan dua telinga, tiadalah dituntut mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri. Malahan sunnah dilakukan berserentak. Tuan-tuan, ni kalau kata dia telajak lebih, basuh telinga dia belah kanan dulu. Dia kata saya nak ikut sunnah. Dia tak dapat pahala sunnah. Sunnah dia buat serentak. Isyak dah, masya-Allah. 3 bulan dah macam ni. Masuk tahun baru dah macam azan dah. Masya-Allah. Nak kemat dah. Masa cepat azan, masya-Allah azan. Saya sambung sikit dah insya-Allah. Boleh ke rejak sikit? Boleh rejak sikit? Sabar azan. Tu nak habis kan? Tu sikit je. Minum aku sebab 2 tahun macam ni. Tuan-tuan tu sambung sikit lagi insya-Allah. Sunat seterusnya diulang-ulang 3 kali basuh atau setiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu. Lepas basuh atau sapu yang wajib tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Maka tuan-tuan, kalau dah buat 2 tak sunat, bagi jadi ganjil. Sebab dalam hadis Allah Subhanahu Wa Taala itu ganjil dan sukakan perkara yang ganjil. Kalau lebih daripada 3, maka hukumnya makruh.
Ha? Boleh, tak ada masalah. Ha. Jadi apa dalam bab air musyammas ni tuan-tuan, makruh kalau sekiranya kita ambil air yang dijemur di bawah cahaya matahari, direct terus. Sekarang ni kita buka paip panas, dia bukan direct daripada cahaya matahari. Yang dalam kitab fiqh tu musyammas memang direct daripada matahari, air duduk bawah, tak ada lindung apa, direct terus. Itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita buka heater dia panas juga, suam-suam sikit, itu tak termasuk dalam arti kata air musyammas tadi tu. Kalau sejuk pula sejuk sebab tu Nabi kata apa ni, perkara yang meninggikan darjat kita dan diampunkan dosa kita, isbaghul wudu' al makarih, kita menyempurnakan wudu' dalam keadaan kita tak suka, sejuk tak suka, tapi buat agak 3 kali. Ni tinggikan darjat, dan juga diampunkan dosa kita ni. Jadi orang di Cameron ke Genting ke sejuk-sejuk ni, pahala mereka banyak lah kot, insyaAllah, sebab sejuk kan. Baik, apa dia tuan? Dan memadai berulang itu pada air lalu atau mengalir dengan 3 kali. Baik, kalau kita buka paip, apa contohnya air terjun ke paip ke, air tu lalu, kita gosok 1, 2, 3, kira dapat sunnah 3 kali. Kalau air tersebut tidak mengalir macamnya kolah, maka kita buat 3 kali. Ambil 3, 1, 2, kita kena ambil. Tapi kalau yang air lalu, terjun ke air paip ke, dia lalu, kita gosok 3 kali, maka dapat pahala sunnah. Tapi tolonglah jangan bazirkan, insyaAllah sikit-sikit jimatkan air walaupun free. Jangan sampai pihak surau cah lepas ni, siapa ambil uduk RM1 kerana pembaziran yang begitu banyak. Mana? Dan pada air tenang dengan digerakkan 3 kali gerak, macam dalam kolah tadi kita sebut. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya, makruh hukumnya. Maksudnya 2 kali makruh. Kalau 1 dapat pahala. Jadi jangan ambil yang genap. Jadi genap hukumnya makruh, ataupun lebih 4 dan sebagainya. Kecuali kerana waktu sudah suntuk, kiranya diulang 3 kali, nescaya waktu habis. Ni kerana fiqh alawiyatnya, waktu tak sempat dan sebagainya, jangan buat 3 kali, cukup sekali sudah. Ketika itu tidaklah dituntut diulang 3 kali. Zaid, berturut-turut mualah. Jadi orang yang uzur, dia diuji dengan angin keluar, kentut, ataupun baul, air kencingnya meleleh. Orang macam ni tuan-tuan, lepas basuh anggota yang pertama, wajib basuh yang kedua. Wajib. Orang istihadah, ada perempuan istihadah. Kita yang sihat ni sunat. Lepas kita basuh anggota yang pertama, selagi belum kering yang pertama ni, terus basuh tangan. Adapun yang uzur tadi, 3 kumpulan tadi, maka mereka wajib basuh, wajib buat secara berturut-turut. Boleh ke puan ni? Iaitu setelah selesai membuat satu perkara, terus buat perkara yang berikutan dengan tiada berselang masa yang lama. Umpama telah selesai membasuh muka, tidak lama sekira-kiranya belum kering air basuh muka itu, terus membasuh tangan. Demikianlah seterusnya pada anggota yang lain sehingga akhir anggota uduk. Dan demikian jua dilakukan antara basuhan yang pertama dengan basuh yang kedua dan yang ketiga pun direct. Difaham daripada hukum berturut-turut itu sunnah. Maka jika seseorang tidak mengerjakan dengan berturut-turut, seperti ia membasuh muka, kemudian ia berhenti beberapa lama, baru membasuh tangan, ambil uduk, basuh muka dekat surah An-Nur, basuh kaki dekat Masjid Negeri, sah tak? Sah kan? Sah. Tapi dia tak dapat pahala sunat, tak dapat pahala berturut-turut. Dan seterusnya pada anggota yang lain. Nak habis ni? Dengan niat sambung, hukumnya sah uduknya, selagi ia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan uduk dalam masa berhenti itu. Hukum berturut-turut itu sunat ialah pada orang yang tiada berpenyakit buasir, Besir, atau disebut sahibul darurah. Ini senang. Atau apa? Mana?
atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit, darah istihadah, lain daripada haid yang disebut sahibud darurah. Macam tadilah, selalu kentut, keluar angin, apa air kencing tak lawas, ataupun perempuan yang darah istihadah. Adapun sahibud darurah, wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut kerana mengurangkan baki hadas yang keluar. Banyak hadas yang keluar. Sin, melebihkan basuh muka daripada had yang wajib yang disebut ghurrah. Ghurrah tuan-tuan, gigi rambut sampailah ke dagu. Maka sunat kita sapu lebih sikit. Sapu lebih namanya ghurrah. Telinga kanan sampai ke telinga ni wajib. Gigi rambut sampai ke dagu hukumnya wajib. Maka sunat kita basuh lebih, namanya ghurrah. Dan melebihkan basuh tangan dan kaki daripada had yang wajib yang disebut tahjil. Ni tangan sampai ke siku wajib, sunat bagi terlebih. Sama juga kaki. Shin, menghadap kiblat jika boleh, jika mampu. Sad, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dalam keadaan tangan diangkat tinggi, kepala mendongak ke langit, menghadap kiblat. Kalau terlupa doanya pun, mengucap lepas wuduk pun dikira. Panjang doa ni Ustaz, saya mengucap pun dikira wuduk. Tu jangan sampai tahap malas macam tu lah. Pendek je insya-Allah doa ni. Dan yang terakhir, lega semua. Menutup aurat jika berwuduk itu dalam bilik air. Tidak ada nas menyatakan haram berwuduk dengan bertelanjang. Tidak masalah, sah wuduk dia. Dari itu menyalahi yang utama. Cumanya khilaful aula. Ambil wuduk dalam keadaan terbuka aurat ataupun bertelanjang, khilaful aula. Yang utamanya tutup aurat jika dilakukan dengan tiada bersebab. Itu dia. Minta maaf tuan-tuan, belajar sikit malam ni. Habislah tajuk wuduk ni. Masuk tahun barulah, nampak macam mana. Jadi insya-Allah tu pun tak habis bab wuduk ni. Bab pembatal wuduk pula insya-Allah nanti panjang umur kita sambung balik. Yang baik datang daripada Allah Taala. Mudah-mudahan boleh, tak ada masalah. Kita takdirkan walaupun satu second je. Tajuk ni semua kalau nak menyelam sesecond, maka dia takdirkan dia basuh niat, basuh muka, basuh kepala, siku, kaki, selesai. Cepat insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.